Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam 999. Pintu rahsia ke kawasan sungai dibina untuk melarikan diri. Itulah tindakan segelintir parti di sebuah perkampungan haram di Klang yang didakwa dibina sejak 6 tahun lalu. Keadaan kotor dan sempit selain air kumbahan yang disalurkan ke dalam sungai turut mendatangkan ancaman kesihatan kepada penduduk setempat. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Rumah dua. Keluar. Kenapa kau duduk bawah ni? Hey. Saya terkejut saya. Terkejut kau duduk belakang. Saya terkejut. Keluar. Ya keluar lah, Intan masih kecil lagi ya Intan. Anak umur apa? Umur 4 tahun, Cik. Sebuah perkampungan haram yang menjadi lubuk pendatang asing tanpa izin, Pati, dikesan di sebuah ladang kelapa sawit berhampiran Taman Perindustrian Air Hitam, Klang. Hasil risikan Jabatan Imigresen Malaysia mendapati kira-kira 40 buah rumah kayu didirikan di perkampungan berkenaan yang telah wujud sejak 6 tahun lalu. Susulan itu, satu operasi khas digerakkan Jabatan Imigresen Malaysia bagi membantras parti di perkampungan tersebut. Ancaman operasi seperti biasa, kawasan yang seperti itu akan ada alatan tajam lah untuk berkebun dan sebagainya. Situasi dia ada anjing liar. Laluan tidak rata serta kawasan persekitaran yang gelap antara cabaran dihadapi pihak berkuasa ketika menuju ke lokasi sasaran. Keluar. Dalam sungai, dua sungai. Dalam air ni masih ramai ni. Dalam semak ni. Keluar. Pecah mana? Biar. Majoriti penduduk di sini merupakan pendatang asing tanpa izin yang bekerja dalam sektor pembersihan di sekitar Kelang. Kalau ni, kenapa kau? Ni dekat belakang. Saya terkejut saya. Terkejut kau duduk belakang. Saya terkejut. Keluar. Pakai kain lu. Pakai kain elok. Operasi yang dijalankan pada jam 11.30 malam ini melibatkan seramai 195 anggota dan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibantu 10 anggota Jabatan Pendaftaran Negara. Ya keluar lah, Intan masih kecil lagi ya Intan. Anak umur apa? Umur 4 tahun, Cik. Tak bawa sekali. Kenapa Dia nak gendong, lari? Cik. Kau bawa lah sekali. Tak adalah main lari-lari. Sini. 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 Ketika serbuan, beberapa parti didapati cuba bersembunyi di bahagian bawah rumah dan kawasan belukar semata-mata ingin mengelakkan diri daripada ditahan. Bawa rumah dua. Dan ni atas. Ni atas bawa rumah. Sini.
Mesej. Budak. Pelan. Kenapa kau duduk bawah ni? Hei. Jangan. Lekong. Perkampungan haram yang dibina dalam keadaan sempit dan kotor, selain tidak mempunyai sistem pemparitan yang sempurna, menyukarkan pihak imigresen dalam mengesan parti yang lolos. Oh, tadi ada orang ni. Tengok tu pintu rahsia. Oh, pintu rahsia. Majoriti penghuni warga asing di penempatan ini telah mereka khas pintu rahsia atau pintu kecemasan di setiap kediaman mereka yang boleh menembusi sehingga ke sungai bagi meloloskan diri daripada ditangkap pihak berkuasa ketika serbuan. Lebih 30 parti disyaki meloloskan diri melalui sungai Langat Kecil yang terletak berhampiran penempatan haram ini. Dua orang sebelah sungai. Lelaki berusia 34 tahun ini antara 61 parti yang ditahan ketika bersembunyi di bawah rumah dan didapati bekerja sebagai tukang cuci tanpa sebarang permit kerja yang sah. Pasport tak ada? Duduk sini kerja apa? Ikut itu kerja kuliner lah. Dah lama dah duduk sini? Ya. Berapa lama? Sekitar 3 tahunan. Pergi kerja naik apa? Naik basikal. Naik basikal? Ya. Kadang bos ambil. Bos ambil. Ya. Ni tempat rumah ni bukan bos yang bagi? Dah. Buat sendiri? Ya dah. Kerja tak ada pasport? Bos tahu? Bos tahu. Bos lepas lah? Kasih kerja? Rapat. Sempit. Selain itu, lelaki warga emas ini cuba berdalih dan tidak mengakui kesalahannya melarikan diri ke sungai ketika diserbu pihak berkuasa. Waktu serbuan ada menyorot ni? Tak ada. Tak ada menyorot? Saya hanya tidur. Tidur? Ha. Tadi waktu ni tengah tidur lah? Hanya tidur. Ada poli immigration datang langsung tendang pintu. Saya ingat kawan. Ingat kawan? Saya ingat kawan. Bangunlah, saya tengok immigration. Hasil pemeriksaan, kesemua parti yang ditahan didapati tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah serta pas lawatan sosial yang telah tamat tempoh. Menurut pihak imigresen, bekalan air dan elektrik yang digunakan di perkampungan ini disyaki dicuri daripada sumber yang sah. Manakala, lokasi kediaman yang dibina di muara sungai antara taktik yang digunakan oleh penduduk parti bagi memudahkan mereka melarikan diri daripada pihak berkuasa. Jabatan Imigresen Malaysia juga akan mendapatkan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT bagi memusnahkan struktur binaan haram yang dibina di kawasan perkampungan tersebut. Kesemua yang ditahan dibawa ke depo tahanan Imigresen Shah Alam untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1999 Palang 63. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999.
Tiga beradik berusia 13 hingga 16 tahun ditemui orang awam dalam keadaan lemah dan dua daripadanya dirantai di pergelangan kaki dipercayai bagi mengelak mereka berkeliaran. Kejadian di Kangar, Perlis itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Kejadian di Kampung Tambun Tulang, Simpang 4, Kangar juga mendapati dua daripada tiga orang remaja yang diselamatkan ialah OKU pendengaran dan pembelajaran. Bertindak dari laporan orang awam, Polis Daerah Kangar telah menahan seorang wanita dipercayai ibu kanak-kanak itu dan seorang lelaki berusia 31 tahun untuk membantu siasatan. Hasil siasatan mendapati remaja tersebut dipercayai dikurung di sebuah rumah berasingan dari ibu mereka dan kaki dirantai. Sewaktu ditemui, mereka sedang melarikan diri kerana didakwa tidak tahan diperlakukan demikian. Hasil keterangan awal ibu kepada remaja berkenaan menyatakan sikap ketiga-tiga mereka yang agak sukar dikawal dan sering keluar merayau di waktu malam menyebabkan kaki mereka dirantai. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Seorang peniaga kedai borong didenda RM5,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Kangar, Perlis. Tertuduh Lim Tiam Hock, 55 tahun, dituduh memiliki 1,715 kotak bahan letupan berisi mercun dan bunga api tanpa kebenaran di sebuah premis di lorong Meranti, Jalan Bukit Lagi, Kangar, Perlis. Kesalahan dirujuk mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957, Akta 207. Tertuduh boleh dipenjara selama 7 bulan sekiranya gagal membayar denda. Seorang lelaki dijatuhkan hukuman penjara selama 33 tahun beserta 24 sebatan selepas disabitkan dengan 3 pertuduhan melakukan amang seksual beserta merakam video pornografi terhadap seorang remaja lelaki pada 2019 yang lalu. Hakim Mazdi Abdul Hamid memutuskan hukuman itu selepas tertuduh Ahmad Jalaluddin Rahmatullah, 36 tahun, didapati bersalah di Mahkamah Session Georgetown, Pulau Pinang. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 14-D Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 5 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Tidak berhati perut dan kurang ajar. Itu antara komen yang dilemparkan oleh netizen apabila tularnya sebuah video memaparkan seorang lelaki bertindak menyerang lalu memukul seorang warga emas berusia 67 tahun. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 10.30 pagi di lampu isyarat Jalan Kolam Air Lama Ampang sempat dirakam oleh pemandu lain menggunakan kamera papan pemuka dashcam. Memang kita akan ada perasaan marah, kita rasa macam nak balas, tapi kalau kita buat benda tu, apa beza kita dengan orang tu? So kita laporkan pada yang lebih berkuasa untuk diorang yang ambil tindakan undang-undang. Kalau kita kat atas jalan raya, kita tak boleh expect orang tu, kadang-kadang orang panik untuk bawa kereta, ada yang panik lagi kalau orang tua diorang punya refleks diorang tak sama macam kita. Jadi benda tu kita kena bawa sabar lah, jangan terus nak marah, terus nak menghentam.
Hasil siasatan dan aduan yang dibuat oleh mangsa, pasukan polis IPD Ampang Jaya berjaya menahan suspek berusia 27 tahun sekitar Ampang, Kuala Lumpur pada 20 Mac lalu. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak bagi mendapatkan perincian kes. Kejadian tu berlaku daripada siasatan kita lebih kepada perselisihan faham lah, di mana suspek kata kereta dia telah dilanggar tetapi tidak disedari oleh mangsa. Walau macam mana pun dinafikan oleh mangsa bahawa dia tidak menyedari kejadian tersebut berlaku. Dalam kejadian ini kita tengok lebih kepada tindakan yang agak keras, di mana perkara kecil patutnya boleh dibawa berbincang tapi telah bertindak di luar batas lah. Tambahnya, suspek yang bekerja sebagai ahli perniagaan itu telah direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Walau bagaimanapun, kedua-dua keluarga mangsa dan suspek membuat keputusan untuk tidak meneruskan kes ini. Walau macam mana pun, kita teruskan juga siasatan dan bawa kertas siasatan ini kepada pihak DPP lah untuk keputusan, dan DPP juga telah bersetuju supaya kes ini tidak diteruskan kerana kedua-dua pihak telah setuju untuk menyelesaikan di luar mahkamah. Dalam kejadian ini memang lebih kepada dampak macam road bully lah. Pengguna jalan raya ni yang bersikap tidak ada kesabaran. Kita sebagai pemandu sepatutnya sentiasa berhemah lah dan tidak mengikut perasaan ketika memandu ataupun berada di atas jalan raya. Di sini juga saya pesan supaya mana-mana pemandu ataupun pengguna jalan raya tidak mengambil tindakan ataupun bertindak di luar batas undang-undang lah. Denda dan penjara selama 2 tahun di bawah Seksyen 323 Palang 506 Kanun Keseksaan boleh dikenakan terhadap suspek atau individu yang disyaki mendatangkan kecederaan dan ugutan kepada orang lain jika sabit kesalahan. Kesian lah, dia betul-betul bawa tayar berdarah, kemudian dia punya macam percikkan otak lah. Aduan bau busuk di sebuah kondominium sekitar Ceras, Kuala Lumpur membawa kepada penemuan berpuluh rangka, cebisan organ dan daging kisar disyaki berpunca daripada perbuatan zalim terhadap kucing. Berikutan itu, seorang lelaki berusia 31 tahun yang menyewa di rumah berkenaan ditahan bagi membantu siasatan. Saksikan perincian kes disediakan wartawan Arisha Khalid. Daripada 11 hari bulan Mac, dia bermula apabila ada komplain daripada jiran-jiran dan semua jiran tak tahan sebab ada rumah mengeluarkan bau yang busuk yang teramat sangat. Itu aduan awal yang membawa kepada penemuan bangkai dan rangka di sebuah kondominium dipercayai akibat tindakan zalim terhadap haiwan. Menurut Ari Dwi Andika, Presiden Persatuan Haiwan Malaysia dan Penganalisis Jenayah Haiwan, pihaknya menerima aduan dari pemilik rumah sewa tersebut berhubung kejadian itu. Setelah beberapa kali panggilan dibuat, penyewa tidak keluar. Jadi akhirnya pemilik pun buka grill dan buka pintu kerana didapati tidak kunci dan masuk dan lihat rumah yang begitu berselerak dan dalam keadaan yang kotor dan yang boleh juga saya sebut dalam keadaan yang tragis lah. Ekoran aduan yang diterima, pemilik rumah sewa ini telah datang bagi melakukan pemeriksaan ke atas rumah yang disewakan kepada suspek. Dan penemuan mengejutkan apabila dia mendapati dipercayai puluhan rangka dan bangkai kucing telah dilapah. Anggota badannya telah dipotong dan organnya dikeluarkan lalu dikisar dan diletakkan dalam sebuah baldi dan ada juga yang diletakkan di dalam peti sejuk. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV, antara agensi penguatkuasaan yang terlibat turut menjalankan pemeriksaan di rumah tersebut sehari selepas menerima laporan dari pemilik rumah sewa pada 24 Mac lepas.
Namun, sewaktu pemeriksaan dilakukan, pihak JPV gagal menemui sebarang karkas atau bangkai haiwan seperti yang dilaporkan kerana premis tersebut dipercayai telah dibersihkan serta dikosongkan. Walau bagaimanapun, sekiranya ada bukti yang mengesahkan kes tersebut adalah melibatkan pembunuhan kepada kucing tersebut, mana-mana orang yang didapati bersalah apabila disabitkan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 29 Akta Kebajikan Haiwan, di mana boleh dikenakan penalti dan denda sebanyak minimum RM10,000 dan maksimum sehingga RM100,000, ataupun boleh dikenakan penjara sehingga 3 tahun ataupun boleh dikenakan kedua-dua sekali. Berikutan itu, pihak polis berjaya menahan seorang lelaki warga tempatan berusia 31 tahun disyaki penyewa rumah berkenaan yang turut bekerja sebagai seorang jurujual di sebuah pasaraya sekitar ibu kota. Jadi peruntukan yang terdapat di bawah Seksyen 428 Kanun Keseksaan. Jadi barang siapa yang melakukan khianat dengan membunuh ataupun meracun atau mencacatkan ataupun menjadikan tidak berguna seseekor haiwan itu atau beberapa ekor haiwan yang berharga RM5 atau lebih, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Sementara itu, di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi tadi, tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Tertuduh didakwa melakukan pengabaian terhadap 5 ekor kucing yang diletakkan di dalam sangkar kerana tidak menyediakan sebarang makanan atau minuman sehingga menyebabkan haiwan peliharaannya itu mati kelaparan. Mengikut fakta kes, kejadian dilaporkan berlaku pada 14 Jun sehingga 3 Julai 2022 di sebuah kondominium di Bandar Seri Permaisuri, Ceras, Kuala Lumpur. Pertuduhan dilakukan di bawah Seksyen 29(1)(d) Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak lebih daripada RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya suka menasihati orang ramai supaya tidak membuat apa-apa spekulasi terhadap mana-mana kes, dan dalam konteks ini adalah melibatkan kes yang kami siasat di bawah Seksyen 428, dan kami berjanji bahawa siasatan akan dijalankan secara telus. Orang awam yang ingin membuat aduan mengenai kejadian keganasan atau kekerasan terhadap haiwan boleh disalurkan melalui pautan web seperti tertera dan tindakan susulan akan diambil pihak berwajib. Seorang pemandu lori dilaporkan terlanggar sebuah motosikal yang ditunggang oleh seorang wanita dan 2 kanak-kanak di Kampung Teluk Gong, Kelang. Susulan kemalangan itu, dia didatangi sekumpulan lelaki dan dipukul sehingga cedera. Wartawan Tun Nizami Hashim ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Cha Hong Fong bagi mendapatkan perincian kes itu. Hajat 2 pelajar sekolah untuk pulang ke rumah bertukar detik hitam apabila motosikalnya dibonceng mereka bersama pengasuh dilanggar sebuah lori trailer di Jalan Ikan Bawal, Kampung Teluk Gong, Kelang. Susulan kejadian kemalangan itu, seorang pemandu lori yang berusia 36 tahun dipukul oleh sekumpulan lelaki akibat tindakannya melanggar satu motosikal sehingga kanak-kanak berusia 9 tahun meninggal dunia dan mereka turut dilaporkan memecah cermin hadapan lori tersebut.
Ibrahim Tahir antara penduduk setempat yang menyaksikan kemalangan itu. Kedudukan rumahnya terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Masa saya duduk kat rumah tu, tiba-tiba saya tengok satu motor ni yang budak muda ni, dia terus tahan lori tu. Lepas tu bising-bising. Lepas tu saya keluarlah tengok. Tengok-tengok dia tarik label lori tu turun. Kemudian dia tunjukkan yang budak bawa lori tu lah. Pergi tengok memang kesian lah. Sebab apa dia dekat betul-betul bawah tayar tu. Berdarah. Kemudian dia punya macam percikan otak lah. Otak. Sebab apa dia kira separuh lah. Separuh badan kepala dia. Dia yang telah menetap di Kampung Teluk Gong sejak tahun 1970 mengharapkan penambahbaikan jalan raya di kawasan ini bagi mengelak kemalangan berulang. Nak ikutkan pada tahun 2023 ni, ni yang pertama lah. Tapi memang saya tak tahu, memang ada je berlaku kemalangan kat sini. Jalan depan ni yang elok memang kena lebarkan lah. Kena lebarkan ataupun dibaik pulih balik lah. Sebab apa, memang dia buat lubang, dia tampal-tampal. 2 hari pecah balik. Bila dia tampal kan, malam dia tampal. Kemudian besok pagi lori lalu, kona sana bawa berat-berat. Dia punya tar tu terkopik balik. Itu yang jadi lubang. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Cha Hong Fong, pihaknya berjaya menahan 2 suspek lelaki yang didakwa memukul dan menumbuk pemandu lori itu 2 hari selepas kejadian. Dalam kes ni, setakat ni kita telah tahan 2 suspek yang berumur dalam lingkungan 38 tahun untuk membantu siasatan. Salah seorang tu mempunyai rekod jenayah dadah. Ada 2 rekod jenayah dadah. Dan setakat ni kita akan dah siaplah statement dia. Kes telah dianggap selesai untuk kita komplitkan siasatannya. Selain daripada 2 suspek yang kita tangkap, kita telah merakam saksi awam sebanyak 6 saksi awam untuk membantu siasatan. Mayat mangsa dan kesemua individu yang cedera, termasuk pemandu lori yang dipukul itu, dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Kadang-kadang kenderaan berat ni dia ada blind spot yang kadang-kadang mereka tak nampak. Dalam kes ni saya difahamkan tidak yang penunggang motosikal tu tidak menggunakan helmet. Kalau ada helmet, mungkinlah kecederaan tu tidaklah sebadah yang apa yang berlaku dalam kes ni. Manakala untuk pemandu membawa kenderaan besar, motor lori kontainer, mereka kenalah berjalan dalam keadaan yang sangat perlahan. Sebabnya tempat tu adalah kawasan kampung. Dan jalan adalah sehala pergi dan sehala balik. Kedua-dua suspek itu disiasat mengikut Seksyen 147 dan 427 Kanun Kesesaan kerana merusuh sehingga mendatangkan kecederaan serta khianat pada harta benda. Manakala pemandu lori itu pula disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Laporan Tuni Zami Hashim, 999. Handphone petugas kaunter tu memang dekat situ dia ada menawarkan benda-benda yang aktiviti tidak bermoral lah. Selain menawarkan perkhidmatan urut, beberapa premis urut haram di sekitar Subang Jaya dikesan turut menjalankan aktiviti tidak bermoral. Ada juga pekerja wanita warga asing yang selamba membelai pelanggan yang sedang nyenyak ketika serbuan. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Dua premis urut di sekitar Puchong, Selangor diserbu pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ kerana disyaki beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah.
telefon nanti dulu. Okey. Ketika serbuan di Jalan Bandar 1 Pusat Bandar Puchong, terdapat segelintir pekerja wanita warga asing yang masih asyik mengurut pelanggan walaupun menyedari kehadiran pihak berkuasa. Kalau mungkin Ustaz kalau dia sebab dia cakap tadi kalau nak buat isolasi juga tak payah asyik macam pun hal isolasi Ustaz buat juga. Manakala terdapat seorang pekerja warga asing yang melarikan diri ketika premis diserbu jam 3 petang namun berjaya diberkas pasukan MBSJ. You scared? Scared about what? Oh, I don't know. Oh, memang saya dah know. You duduk, you stay. You stay there. Kasih tengok mana. Okey, boleh. Macam kau banyak. Ketika peperiksaan, pihak MBSJ menemui tangga penghubung ke premis lain. Di bahagian belakang premis ini dipercayai bagi memudahkan pekerja warga asing melarikan diri ketika diserbu pihak berkuasa. Premis di arah 1 yang beroperasi bermula jam 12.30 tengah hari dipercayai tidak memiliki sebarang lesen perniagaan yang sah sejak 5 bulan lalu. Duduk di sini? Tak. Apa dia? Kerja. Mana dia dapat kerja ni daripada yang overseas semua? Ini memang pergi dekat. Bila datang sini ada customer baru kau. Tak ada. Diorang ni mana tinggal ni? Ke ada satu bilik, ada rumah khas untuk mereka? Actually, the rest behind the room inside. Yeah. Pekerja lelaki berusia 36 tahun ini mendakwa ke-6 tukang urut wanita itu akan ditempah oleh pelanggan menerusi aplikasi telefon pintar sebelum hadir ke premis. Tahu benda ni salah. Kenapa you kerja juga? Kalau ada job. Sebelum kerja? Singapore. Why balik sini? Singapore better. Tapi kebetulan long time for spending ya. Kedua kerja. So berapa dia bayar gaji? Sebulan. Sementara itu, ibu kepada seorang anak ini mendakwa dirinya terpaksa bekerja sebagai tukang urut selama lebih 2 tahun di 3 premis berlainan kononnya bagi menyara keluarga. Gaji kira macam mana? Kira seorang kalau kita ada urut kita ada gaji ya. Komisen 40 macam satu jam. So hari ni baru dapat berapa? 100.5? 80 saja. 80? Tapi itu orang baru masuk tadi, belum urut lagi, mesti pulang balik uang dia. Ada lama kahwin? Saya kahwin tahun 2003. Husband kerja? Husband kadang kerja, kadang tak kerja, tak guna punya. Oh, husband kerja apa? Kalau dia kerja apa? Dulu kita bos kedai motor, lepas tu bankruptcy. Lepas tu dia makan gaji dengan orang. Wanita berusia 44 tahun ini turut menyatakan mampu memperoleh lebih 3 pelanggan sehari yang terdiri daripada warga tempatan. Dia urut body massage dengan batin saja, lain-lain tak ada. 1 jam 120. Full urut body dengan batin? Dari kepala sampai kaki, lepas tu urut batin saja. Kalau urut badan saja 70. Sini pun ada perempuan datang.
Selain itu, pemeriksaan di premis kedua sekitar Jalan Puteri 1 Palang 4, Bandar Puteri mendapati pekerja wanita warga asing disyaki turut menawarkan perkhidmatan seks kepada pelanggan. Ni dia punya oh dia punya katalog ni. Katalog. Dia adik, ni adik. Ni rasanya ni. Itu dah. Amal sporting lagi cantik kalau mau mali cakap lah saya tak profesor bro thank you tu. Sini bikin apa? Masaj Wandi. Cakap betul-betul sama saya. Tak nak. Kita pos cakap ada. Pos cakap ada. Kat customer saya tengok ada punya WeChat. Yalah 2 years anything can happen in 2 years. Wanita berusia lingkungan 20-an ini mendakwa pendapatannya boleh mencecah RM1,500 sebulan dan kos penempatan ditanggung oleh majikan yang disyaki terlibat dalam sindiket pemerdagangan manusia. How do you get your work here? You use agent or what? You use agent. Agent. So the agent tell you what kind of job? Did the agent tell you that you work here as a massager? Menurut penolong pengarah penguatkuasa Muhammad Iskandar Zack Azmi, operasi yang berlangsung selama 3 jam itu melibatkan seramai 3 pegawai dan 30 anggota daripada Jabatan Penguatkuasaan MBSJ. Kita mensyaki mereka ni adalah buat sedikit aktiviti yang tidak bermoral lah. Kalau ikut kepada sesi interview tadi tu, mereka hanya menjelaskan, mereka hanya buat urutan saja. Okay, tapi hasil siasatan kita tengok dari segi petugas kaunter, handphone petugas kaunter tu, memang dekat situ dia ada menawarkan benda-benda yang aktiviti tidak bermoral lah. Sitaan dan proses penutupan dilakukan terhadap kedua-dua premis di bawah kesalahan Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan MBSJ 2013. Laporan Afifah Aminuddin 999. Sebuah kereta telah hilang kawalan lalu terjunam ke dalam sungai di Jalan Nenasi, Rompin, Pahang. Seorang pejalan kaki maut di tempat kejadian akibat dirempuh kenderaan berkenaan dan seorang wanita yang juga penumpang dihanyutkan arus sungai. Saksikan butirannya dalam Tragedi 999. Kejadian dikatakan berlaku apabila pemandu sebuah kereta, Aizuddin Karim, 27 tahun, hilang kawalan dan terbabas serta melanggar seorang pejalan kaki warga Myanmar di Jalan Nenasi Rompin di daerah Mercung Pekan, Pahang sebelum terjunam ke dalam sebatang sungai kira-kira jam 9.47 pagi. Kemalangan turut mengakibatkan pejalan kaki itu maut di tempat kejadian. Sebaik menerima panggilan kecemasan, 8 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Nenasi diarahkan ke lokasi dan mendapati sebuah kereta telah terbabas dan terjunam ke dalam sungai. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Zulfadli Zakaria, seorang lelaki maut di tempat kejadian dan seorang pemandu kereta telah mengalami cedera ringan dan sempat melompat keluar sebelum kereta terjunam ke dalam sungai. Manakala menurut saksi, seorang penumpang wanita iaitu isterinya, Nur Khatijah Mamat, 33 tahun, masih lagi di dalam kereta ketika kenderaan itu terjunam ke dalam sungai dan dilihat sempat keluar dari kereta sebelum kereta itu tenggelam. Namun, mangsa telah dihanyutkan oleh arus sungai dan dikhawatiri lemas. Mayat pejalan kaki terbabit telah dihantar ke unit forensik Hospital Pekan dan operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan mangsa wanita itu telah dilancarkan. Operasi melibatkan 5 anggota dari Pasukan Penyelamat di Air, PPDA, Balai Bomba Kuantan serta dibantu 3 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Rompin bersama sebuah bot penyelamat. Punca kemalangan masih dalam siasatan.
999 akan terus membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.